Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat. Kuih seruh ni orang Pahang tak? Kuih seruh. Seruh takut rasanya. Kuih seruh. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam, saudara Zack Perry, Pendekar Mata Satu, salam tu was West Mangan, bukan West Mangan, Pendekar Mata Satu, bukan was, salam West Mangan, West, saudara Gordon Bambu, SLM, Jamaluddin Muhammad, Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Muhammad Sukardi. Apa khabar saudara? Saudara Aman Albab. Ini bukan harta kamu punya, Aman Albab yang punya. Saudara Cik Nizam. Apa khabar Rubidin dan pasangannya? Doa saya agar anda bahagia. Saudara Abu Samah, Waalaikumsalam. Saudara Mat Radhi, saudara Bakat Ahmad, Waalaikumsalam. Saudara Osman Kamil. Apa khabar? Dari mana ni, Man? Teman tak tahu, lupa dari mana asal. Margaret, how are you? Saudara Ahmad Albab. Ahmad Albab, mudah-mudahan banyak getanya dalam keadaan sekarang ni orang tak ada duit ni. Saudara Muhammad Noor, saudara Muhammad Abdullah. Oh, kuih seruh orang Kuantan. Betul lah tu, saya kata orang Pahang. Saudara Zailan, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Mat Otai Harun, kirim salam pada teman-teman semua. Saudara Editun, saudara Syukur Jamil. Begitu juga dengan Rindu Awa dari SKI Kappa, Sekolah Kebangsaan Inggeris ke? Tak tahulah saudara. Saudara Harun dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan saya malam ini saudara ya. Baik. Tapi bahasa saya harus memberi laporan yang dikirimkan oleh sahabat kita, sahabat hari. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya. Rio apa tak tahu. Dia bagi tahu nama Rio saja. Beliau bertugas di Universiti Melaya, menghantar kepada saya kiriman. Saban hari menghantar kiriman. Terima kasih saudara Rio. Berhubung dengan kedudukan COVID-19. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-650. Artinya dah 650 hari bumi bertuah ini dicengah oleh virus corona. Puan Nur Maria Sang Arjuna. Hari ini tanggal 29 Disember, hari Rabu, kira-kira tinggal 2 hari je lagi. Kita nak menutup tirai tahun 2021 yang penuh dengan kedukaan, kesan daripada bencana banjir. Saudara, hari ini laporan daripada Rio, dia mengatakan bahawa tambahan semalam 2,897, tapi hari ini meningkat balik kepada 3,683 warga kita yang dijengah oleh virus corona, menjadikan angka terkumpul adalah sejumlah 2,750,516 orang yang telah pun dijangkiti oleh virus corona dan mengundang sejumlah semalam 23 kematian. Terima kasih saudara Rio. Dengan laporan itu menjadikan jumlah terkumpul untuk hari ini, 29 Disember adalah untuk bulan Disember saudara adalah 117,734 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Baik saudara, itu saja yang dapat saya berikan pencerahan tentang kedudukan COVID-19. Seperti biasa, kita masuk sedikit, tak panjang mana pun saudara. E-commerce, kalau saudara ada produk, boleh hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Al-Azhar terus dengan perniagaannya itu Haroman Stangi Bakur, untuk menjadikan bilik kita, rumah kita aromanya mewangi. Ingat saudara, setiap kali kita bakar bakur ini, aroma rumah kita wangi. Inilah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara juga boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk memesan wangi-wangiannya, parfum. Kalau saya menggunakan parfum jenis Amir Al-Hud, iaitu basicnya itu adalah kayu gaharu. Pati kayu gaharu dijadikan minyak wangi dan terasa seolah-olah kita berada di tanah suci Mekah ataupun di Madinah saudara. Brand yang saya gunakan adalah Amir Al-Hud. Memang sedap baunya saudara. Juga saudara boleh memesan dendeng
renang tok. Cuma kalau renang tok ni lambatlah prosesnya saudara. Kurang-kurangnya 3-4 hari. Begitu juga dengan Baulu Berdal. Saudara boleh juga berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Boleh hubungi Siti Farehah di 017-711-4300. Jangan lupa bersama Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Makan nasi musim hujan ni sedap dengan dendeng manis Siti Farehah. Saudara juga kalau di sekitar yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan seperti ceri, kiwi, anggur, buah lai, buah apple dan sebagainya. Buahnya memang grade A dan harganya lebih murah daripada harga di pasar. Sudah hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buah itu boleh sampai terus ke rumah saudara. Itulah setakat ini secara e-commerce. Baik saudara, kita masuk sedikit tazkirah singkat. Tazkirah hari ini agak panjang sedikit saudara, sebab saya menerima satu kiriman daripada sahabat kita Saudara Syed Muhammad Nazil bin Syed Ahmad. Dia di Institut Jantung Negara. Bila cara culipan begitu menyentuh perasaan saya izinkan saya untuk membacanya. Kita dengar baik-baik culipan daripada Saudara Syed Muhammad Nazli bin Syed Ahmad. Katanya, beberapa tahun lalu saya menurunkan mak ibunya di depan hospital dan berjanji supaya mak menghubungi saya melalui telefon setelah selesai urusan rawatannya. Kerana mak menghadiri pemeriksaan biasa bulanan di hospital di balik pulau. Jadi saya pulang ke rumah dan menunggu mak ataupun ibu saya telefon bila setelah selesai nanti urusan perawatannya. Jadi dalam perjalanan pulang ke rumah, saya tiba-tiba terkenang satu ketika dahulu ketika saya demam. Ini tulisan saudara saya Adli ni. Dia kata mak menggenggam erat tangan saya, berjalan dari rumah menunggu bas untuk ke hospital. Sesekali saya didukung kerana tak kuat berjalan. Kemudian di atas bas, saya baring di ribaan mak sambil mak mengusap kepala dan sesekali mengucuk dahi saya. Di hospital juga, ketika menunggu rawatan, saya sentiasa dalam pelukan mak. Selesai rawatan, sekali lagi dalam perjalanan ke stesen bas, saya didukung. Sempat pula dibawa ke kedai dan mak cakap, adik nak beli apa-apa ke? Sampai di rumah, mak pujuk saya untuk makan ubat. Mak pujuk saya, kemudian dia suap makan. Kerana waktu itu katanya dia demam, tak lalu nak makan. Habis saja kenangan itu berlalu di fikiran saya segera terus berpatah balik ke hospital. Hujan lebat dalam kereta, sampai di hospital terus saya mendapatkan mak yang sedang termangu keseorangan, menunggu urusan rawatan. Jadi bila teringat mak dia masa dia demam, bagaimana ibunya membawa dia ke hospital, ibu dia memeluk dia, mendukung dia. Jadi saya sembunyikan air mata saya supaya tidak mengalir di hadapan mak. Saya memegang tangan mak, membawa mak masuk bilik doktor, mendengar penjelasan doktor berkaitan tahap kesihatan mak. Mendengar nasihat mak dan nasihat doktor supaya memantau pemakanan mak. Saya memegang tangan mak ke farmasi dan menunggu untuk mengambil ubat. Selesai semuanya, saya memegang tangan mak menuju ke kereta, membuka pintu kereta untuk mak dan saya saya tanya, mak ada ke nak beli apa-apa? Sebab dia teringat dia mengulangi peristiwa bagaimana waktu dia demam, waktu dia kecil-kecil dulu. Sambil itu di hatinya berkata, ya Allah, ampunilah aku yang sedikit terlalai dari menyantuni pembuka pintu syurga untukku ini. Sekarang katanya saya sekarang di IJN Kuala Lumpur menunggu untuk berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan susulan. Jadi dia kata saya menulis dengan rasa hati ini bila melihat di sini ramai ibu dan ayah yang keseorangan, terkial-kial bertanya arah sambil menunjukkan kad mereka. Bayangkan katanya di sini ada blok A, ada blok B dan sangat luas. Ada yang bertanya arah kafe untuk makan setelah semalaman berpuasa untuk mengambil darah. Mereka beratur ramai untuk mengambil dan membayar harga makanan dan sebagainya. Saya juga melihat pasangan mak dan ayah lewat 70-an yang saling bantu-membantu, berpimpin tangan, berjalan perlahan mengatur langkah dan sesekali berhenti kerana penat. Mungkin mereka tidak mempunyai anak, tapi sangat rugilah seandainya mereka mempunyai anak dan anak-anak mereka terlepas pandang ruang kasih yang sepatutnya mereka penuhi ini. Alhamdulillah katanya, setakat ini saya gagah ke sana ke sini, berjalan laju di hospital. Namun, seandainya saya berada di tahap mak dan ayah saya yang saya lihat di IJN, saya tentulah akan merasa selesa
jika ada anak-anak saya, tentulah saya akan merasa bangga dan terharu serta mengharapkan ada anak bersama saya sekurang-kurangnya sebagai memberi semangat. Sungguhnya katanya, anak-anak sekalian, saya yakin apa yang saya alami hari ini turut dirasai oleh ibu dan ayah kita semua. Oleh itu, hayatilah firman Allah ini untuk kebaikan bersama di dunia dan akhirat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia-mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua-duanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, duhai Tuhanku, sayangilah kedua-duanya sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ini adalah tulisan daripada sahabat kita, saudara Tuan Syed Muhammad Nazli bin Syed Ahmad yang sudah melewati usia emas, dan beliau mengingat kembali bagaimana waktu dia muda membawa ibunya ke hospital. Tapi hari ini beliau mungkin keseorangan, mungkin ada anak-anaknya. Jadi kepada saudara yang masih punya ibu dan bapa, ingatlah, itulah pintu syurga bagi kita saudara. Saya bila menyentuh soal ibu dan bapa ini, memanglah saya tersentuh. Kerana saya sendiri pun dah tak ada kedua ibu dan bapa. Hari ini saya berjalan di bumi Allah ini sendirian sebagai anak yatim yang piatu, tak ada tempat untuk mengadu saudara. Baik. Usai catatan daripada tazkirah tadi, saya harap ini dapat menjadi pengajaran kepada kita, bagi pendoman kepada kita. Kita masuk bab kata-kata mutiara. Ini kiriman sahabat kita, saudara Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, saudara Syebel, saudara Ros Dewan. Sabar dengan keluarga kerana kita menyayangi mereka. Sabar dengan sahabat kerana kita menghormati mereka. Sabar dengan diri sendiri kerana kita meyakini atas kemampuan diri kita. Dan kita sabar dengan dugaan Allah SWT kerana kita yakin bahawa ianya proses mempertingkatkan keimanan. Sesungguhnya Allah SWT menyayangi kita, hamba-Nya yang sabar. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman kata-kata mutiara untuk kita kongsi bersama. Saya masih lagi tersentuh bila teringat cerita Syed tadi, dia dengan ibunya, nak macam mana saudara, ibu dah tak ada. Saya haraplah anak-anak yang masih punya ibu, hormatilah ibu anda. Saudara, baik. Masa terus berjalan, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan RM10,000 pengeluaran wang dari kumpulan simpanan pekerja. Saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan kerana inilah suara rakyat, kehendak rakyat. Dapat tak dapat, soal lain, saudara. Kita mengimpikan. Dalam waktu yang sama, saya harus berpesan kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had, kerana dikhawatiri negara akan muflis. Saudara? Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah tanam padi tumbuhnya lalang. Tanam padi tumbuhnya lalang. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni juga pantun Pak Nazil yang setiap hari menghantar kiriman untuk kita hayati bersama. Culitan daripada Perlis, saudara Pak Nazil, yang telah pun menghasilkan sebanyak 14 buku, buku-buku pantun. Saudara boleh layari beliau di Nazil Hashim Muhammad. Buka internet tu, tengok Nazil Hashim Muhammad. Banyak buku-buku pantun karya beliau. Boleh juga memesan daripada internet sebut. Kata Pak Nazil, Pak Agil ke Tasik Melati, ke rumah saudara berwajah ceria. Perangai degil mengikut hati, syaitan gembira bersorak ria. Kalau kita mengikut hati, jadi yang akan suka ni adalah syaitan. Sebab itu sebelum kita melakukan sesuatu atau mengambil satu keputusan, fikir baik. Katanya lagi, jarang berduaan, terbangnya helang. Dua serupa, tinggi di sana. Dikata kerajaan, berbilion hilang. Angkara siapa, bawa ke mana? Ini Pak Nazil, dia menyantuni tentang persoalan Pandora Papers tu, bagaimana wang, duit hilang berbilion-bilion ringgit, wang negara kita. Tapi saya suka dengan apa pembayang maksud Pak Nazil. Dia kata jarang berduaan, terbangnya helang. Memanglah helang ni, dia tak ada seperti merpati dua sejoli. Helang dia terbang sendirian.
jarang berduaan terbangnya helang. Dua serupa tinggi di sana. Dikatakan kerajaan berbilion hilang. Angkara siapa bawa angkara? Nak bawa ke mana? Saya. Dan terima kasih Pak Nazil atas culipan pantun yang begitu cukup berarti bagi kita. Persoalan yang dilontarkan juga cukup bermakna untuk kita fikirkan. Saya juga mendapat kiriman daripada sahabat kita, Saudara Nordin Malik, pejuang anak muda dari Perak Tengah. Cuma hari ini dalam culipan beliau sempat mengirimkan persoalan kepada saya. Katanya, dia kata keresahan. Beliau merasa resah apabila katanya kita bakal menghadapi krisis tenaga kerja. Ya, kerana untuk mendapatkan pekerja-pekerja asing sukar. Sebab itulah beliau berusaha sedaya mungkin untuk mengasuh anak-anak watan. Kerana kalau anak-anak watan tidak kita asuh dalam sektor peradangan, pertanian ini, katanya ekonomi negara boleh hancur. Itu pandangan beliau. Dan menurut pantunnya, apek Cina yang ahloi dari miskin jadi pedagang. Turun ringgit tidak berbaloi. Malaysia hilang syurga pendatang. Itu persoalan yang beliau lantarkan. Katanya lagi, pusar air berpusing-pusing berkilau kocak di tengah hari. Dulu megah pekerja asing, masa hadapan jenuh mencari. Jadi beliau khawatir. Sebab beliau kini terlibat dengan agro dalam sektor pertanian moden. Jadi kita mengharapkan saudara Nordin Malik berjaya mengasuh anak-anak muda kita. Teruskan usaha saudara. Baik saudara. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil. Kita seperti biasa, kita santuni sedikit segmen Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini adalah culipan daripada buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, terbitan Dewan Bahasa. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin dahulu, wajar kita renungkan bersama, kerana pemimpin-pemimpin dahulu mengharapkan pemimpin hari ini dan masa akan datang bukan terdiri dari pemimpin pacul, tetapi mesti berani. Kerana kata pemimpin dahulu, pemimpin yang berani hatinya keras, gagah berani, mentaati sumpah, memegang janji. Di atas yang benar, dia berdiri. Kepada yang hak, dia mengabadi. Budi mulia, elok pekerti. Menghadapi musuh, berani mati. Dijadikan pemimpin, dia terpuji. Dijadikan tua. Tua ni selalunya orang tua dulu, kalau yang tua, mana pemimpin lah dalam desa tu. Jadikan tua, sempurna budi. Dijadikan induk, tuah menjadi. Jika dijadikan tiang, maka tegaknya berdiri. Dijadikan tudung, ternajung negeri. Jadi kalau jadikan tudung pun, satu negeri itu boleh terpayung. Saudara, dijadikan teladan, sejudu sekali. Jadi itulah teladan, contoh yang terbaik. Dijadikan ikatan, patut diteladani. Rakyat sentosa bertuah negeri. Itulah culipan kata-kata pemimpin dahulu yang mengharapkan pemimpin hari ini mesti datang daripada pemimpin yang berani. Say what you want to say, do whatever you want to do. Laksanakan apa saja tanpa merasa takut. Tapi kalau pemimpin itu takut-takut, maka yang sukarnya adalah rakyat. Saya terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Kita sambung lagi malam besok. Baik saudara, seperti biasa, sebelum saya memberi pencerahan, kerana malam ni agak sensitif juga saudara, banyak bahan-bahannya. Jadi saya harus memberi peringatan pada teman-teman semua, pada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang diberikan oleh pembaca dalam ruangan saya ini. Jadi sila pastikan bahawa anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat komen ataupun suntingan. Kerana pihak saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen dan suntingan yang dilakukan. Jadi segala komen dan suntingan adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang garapan saya dapat dari pembacaan, apa yang tersiar dalam media sosial, media arus perdana, serta juga perbualan saya dengan teman-teman yang saya gaul sekali dengan pengalaman saya untuk memastikan warga kita adalah warga yang berinformasi. Matlamatnya tidak lain tak bukan adalah sekadar pencerahan. Berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jika nak hantar salinan, nak hantar kata-kata atau persoalan,
Gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai, harus menyantuni sama insan dengan penuh harmonis, saudara. Ini saya memang saudara mungkin bosan tiap malam saya kena bercakap, tapi saya harus menyatakan ini kerana ini diminta oleh peguam saya supaya saya menyatakan agar anda semua faham. Terima kasih, saudara. Baik. Dalam waktu yang sama, saudara, saya mendapat culipan tadi, pihak polis telah pun mengingatkan kepada kita semua, bagi anda yang memandu kereta, seandainya kereta anda rosak tengah jalan ataupun berhadapan dengan aksiden, kemalangan ataupun adanya kegiatan jenayah, maka anda dinasihatkan supaya tidak memberhentikan kereta anda. Apa yang anda perlu lakukan adalah terus pergi ke stesen minyak ataupun stesen petrol, kerana di situ tersedia ada pihak polis menyediakan 2 orang anggotanya untuk membantu setiap warga dalam mengatasi jika ada kegiatan jenayah. Memanglah dalam keadaan sekarang ni dengan orang tak ada duit, maka jenayah itu begitu melebar kegiatannya. Ya, pihak polis Diraja Malaysia bersedia untuk menangani. InsyaAllah kita yakin kemampuan pihak polis kita untuk mengatasi masalah jenayah ini. Tahniah dan terima kasih Polis Diraja Malaysia. Jadi kalau anda ada masalah waktu bawa kereta, jangan berhenti, terus ke petrol pump ataupun kedai minyak. Di situ ada anggota polis yang boleh menanti. Maklum sajalah kadang-kadang orang langgar dari belakang. Kita bila terlanggar sikit kita berhenti. Waktu itulah jenayah itu akan berlaku. Ini adalah peringatan kepada saudara yang memandu kereta. Tambah-tambah lagi kalau anda kesendirian ataupun anda adalah wanita ataupun gadis, mudah mereka untuk melakukan sesuatu, saudara ya. Baik. Cuma hari ini saya melihat pernyataan daripada Kementerian Kewangan yang menyatakan bahawa harga minyak RON 97 naik 1 sen, daripada RM2.99 kepada RM3. Artinya minyak naik. Itu RON 97. RON 95 dan harga diesel kekal. Itu harga diesel RM2.05 serta RON 95 RM2.15. Nak tunggu bila harga minyak dah turun, tak ada lah nampak gayanya. Kerana kadar ini berkuasa mulai besok 30 Disember. Kerana menurut Kementerian Kewangan, bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit RON 95 pada harga RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk tersebut telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan. Jadi kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Demikian menurut kenyataan daripada Kementerian Kewangan. Saudara. Dan waktu yang sama juga, ini peringatan. Saya selalu dalam perjalanan saya, awal-awal saya beri peringatan. Sebelum kita balun-membalun, kita kena saling ingat mengingati. Kerana menurut Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, PRABN, telah pun mengeluarkan peramalan awal. Itu banjir di Kelantan dan Terengganu katanya bakal bermula 31 Disember. Manakala di Pahang dan Johor pula mulai 1 Januari. Berhati-hati saudara. Besok lusa tu kerana hujan sekarang ni. PRBM di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan ramalan itu berikutan amaran hujan berterusan peringkat waspada yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada hari Selasa semalam. Jadi menurut pemakluman yang disiarkan di laman sesawang Public Info Banjir, daerah Pahang diramalkan banjir adalah Maran. Kawasan saudara yang tinggal di Maran, di Termeloh, Jerantut dan kawasan sekitar Kuantan, iaitu Sungai Lembing serta Rompin. Manakala di Johor ialah di kawasan Mesring dan kawasan sekitarnya. Jadi mereka tinggal kawasan ini harus berhati-hati dan sentiasalah mengikuti arahan pihak berkuasa dari masa ke semasa. Kita mendoakan tidak terjadi banjir, tapi kalau dah hujan berterusan, hari ini pun depan rumah saya pun hujan lagi. Siang tadi tengok nampaknya okey, panas. Masuk petang dia mendung, terus hujan. Dan di Kelantan pula, kawasan yang dinamalkan banjir adalah di Gua Musang, di Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah, Macang dan kawasan sekitar. Iaitu Tanah Merah itu kawasan Jenub katanya. Serta di Pasir Mas itu berhampiran dengan Rantau Panjang. Jadi kalau keadaan begitu,
hujan lebat di Thailand nanti tu, maka dia akan membuka sekatan air di sungai Sungai Golok. Kalau itu berlaku, banjir lah kita ya, saudara. Selain itu, banjir juga diramalkan berlaku di Terengganu yang melibatkan sekitar kawasan Besut, Ulu Terengganu dan Dungun serta kawasan sekitar daerah-daerah yang berkenaan. Jadi, maklumat dan amaran awal ini boleh diakses dalam public info banjir .water.gov. Jadi saudara boleh hubungi ataupun akses kepada ni, tengok perkembangannya. Kita mendoakan agar banjir ataupun hujan tidak berterusan. Tapi kalau mengikut begitu, kita harus bersiap sedia. Ini laporan daripada bernama, saudara. Okey, itu adalah sekadar peringatan untuk kita bersama. Memanglah saya juga terkesan melihat teman-teman kita yang dilanda oleh bencana banjir. Masih belum usai lagi, dah hari ini dah masuk hari ke-10, saudara. Rumah-rumah mereka masih lagi penuh dengan debu, penuh dengan lumpur. Peralatan tak ada dah boleh digunakan, dan sampah sarap bertimbun-timbun. Kita mengharapkan agar pihak berkuasa tempatan dapat membersihkan persekitaran kawasan supaya penyakit tidak merebak dan sekurang-kurangnya tak adalah bau busuk. Maklum sajalah saudara, bila dah segala tilam, bantal, segala berselerak dengan barang-barang yang rosak itu bertaburan di halaman, tentulah akan mengeluarkan bau yang busuk dan membiakkan bakteria ataupun virus. Dalam waktu yang sama, saudara, saya seringkali mengingatkan, kalau saudara nak membersihkan dan sebagainya, pakailah kasut, jangan pakai slipper. Pastikan kita jangan terjebak dalam lumpur, kerana itu boleh mengakibatkan wabak kencing tikus. Cukup bahaya. Saudara, semalam saya dah bagi pencerahannya. Baik saudara, hari ini saya tengok dalam tular, benda ni berlaku malam tadi, saya nampak dah tular, iaitu tentang apabila KL Online melaporkan kira-kira 500 orang jemaah yang tiba di lapangan terbang di Kuala Lumpur, di KLIA semalam, menerusi penerbangan dari Arab. Dilaporkan mereka tak puas hati kerana terpaksa menunggu lebih 5 jam di terminal disebabkan katanya oleh Kementerian Kesihatan. Tapi ada nampak gambarnya Menteri Kesihatan pada situ. Saya hairanlah sekarang ni, Menteri Kesihatan sekarang jadi macam prefect kat sekolah. Dia turun ke hospital, dia turun ke tempat lapangan, seolah nak tunjuk, aku menteri. Sepatutnya dia buat dasar, biarlah ketua pengarah, biarlah apa-apa yang wajib. Kementerian Kesihatan ramai anggotanya. Tapi kesemua jemaah katanya yang selesai menunaikan umrah Tanah Suci itu sedang menunggu giliran. Mereka menunggu hampir 5 jam katanya kerana untuk dipakaikan parentis penyejak. Itu pengesan jangkitan COVID-19. Jadi dalam video yang dimuat naik dalam akaun TikTok milik saudara Zulkifli Muhammad, rata-rata jemaah melihat tidak puas hati kerana mereka perlu menunggu lama. Selain penat, berikutan melalui penerbangan lama dari Jeddah. Memanglah kita dari Jeddah ke Kuala Lumpur ni penerbangannya sampai 9 jam, 10 jam sahaja. Tapi mereka tunggu pula lagi 5 jam nak dipakaikan peranti. Saya pun tak faham. Kerana dalam video tersebut turut kelihatan Menteri Kesihatan Khadijah Maudin. Jawabnya bila bertempur dengan rakyat semua tu, orang yang baru balik dari Mekah pun hilang sabar. Saya harap benda-benda begini tak sepatutnya Khairi balik situ. Jadi agak mengherankan lah. Cuma kita merasa hairan sebab apabila menteri dan warga kayangan, sama ada timbalan menteri ke, ahli parlimen ke, yang baru pulang dari luar negeri, tak ada pula dikenakan pemakaian gelang digital ataupun peranti pengawasan. Tak tengok, tak nampak. Bukan kata tak ada, kita tak nampak. Apakah mereka tidak disyaratkan untuk SOP memakai peranti pengawalan pengesan. Begitu juga rakyat-rakyat yang pulang dari luar negara juga tak nampak adanya Kementerian Kesihatan minta mereka dikenakan pemakaian gelang atau peranti digital pengawasan. Tetapi bila warga umat Islam yang pulang dari melakukan ibadah umrah diminta untuk dikenakan pemakaian gelang digital, di sinilah saya katakan bahawa seolah ada dua darjat. Kita nak bertanya lah, ini SOP apa benda ni? Dalam keadaan begini, akhirnya rakyat akan merasakan ini tergeliat pemikiran orang ni buat ni.
really cannot brain lah saudara. Betul, ini saya melihat bila bab agama ni selalu saja kita ni seolah macam ditekan. Waktu kita mengadakan PKP, masjid tak boleh semayang, tapi tempat-tempat awam boleh. Jadi sepatutnya kita menyanjungi sahabat-sahabat kita yang baru pulang daripada tanah suci Mekah, membawa aura. Okey, kita tahu ada laporannya 30 ke 40 orang yang disyaki dijangkiti oleh virus COVID-19. Tapi saya yakin juga di tanah suci Mekah, di Jeddah ataupun di Madinah, mesti pihak berkuasa juga melakukan kawalan yang ketat. Kalau benarlah ada jangkitan, maka asingkanlah mereka, tapi bukan semua. Saya dalam keadaan begini, saya bosanlah tengok tingkah laku Menteri Kesihatan ni. Tu bab ini saya haraplah agar warga di Kedah Kesihatan dapat fikir. Ini SOP yang pentingkan rakyat itu. Yalah Saudara Masyah, betul lah tu. Betul, pentingkan rakyat. Jadi menteri, Perdana Menteri, ahli parlimen boleh, tapi ulanglah saudara. Saya mula menyuarakan bila saya tengok begitu, saya nampak ada macam ada dua darjat macam dululah. Orang ini kena, orang ini tak kena dan sebagainya. Macam dulu kita katakan bahawa sepatutnya masjid dibuka. Itulah tempat untuk kita berdoa pada Allah SWT. Jadi teman-teman yang balik daripada umrah, mengerjakan umrah itu supaya aura tu dapat kita santuni bersama, tapi mereka pula dikena parenti. Terpulanglah. Saya tak boleh lebih daripada itu, saudara. Bagi saya melihat kadang-kadang ini yang tidak menyenangkan kita. Ya, saudara Joto, saudara Thomas Tan, saudara Abdul Halim dalam Instagram. Saudara, kalau ada masalah apa-apa dalam Facebook, lari pada Instagram. Jadi sebab itu saya minta saudara sila subscribe Instagram, dan saya mohon daripada saudara lain tak ada, like and share dan subscribe. Sebab ini memberikan semangat pada saya untuk memberi pencerahan saudara, ya. Dan kita masih lagi, saya nampak masih lagi persoalan kumpulan wang simpanan bekerja. Saya melihat hari ini bukan hanya tuntutan itu dilakukan oleh warga atau pimpinan UMNO. Tidak hanya Datuk Seri Najib, tidak hanya Datuk Seri Ahmedi, tidak hanya Datuk Mak Hassan, Datuk Ahmad Masdat ataupun Ketua Pergerakan Pemuda. Tidak. Apabila saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan tidak akan mengizinkan pengeluaran wang RM10,000 daripada program iCitra ini, semalam saya lihat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sudah turut campur tangan. Jadi artinya ini bukan hanya agenda daripada UMNO. Ini adalah agenda rakyat. Dan saya melihat kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dah campur, saya yakinlah mestilah ada pimpinan-pimpinan dari parti-parti seperti daripada DAP, daripada Amanah dan sebagainya. Dan saya melihat apakah mampu pimpinan kerajaan bertahan dengan serangan dari mereka ini. UMNO tentulah kita menyantuni kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah naib presiden UMNO. Cuma kita rasa terkesan apabila rakyat marah nanti. Dan saya lihat dalam Facebook teruk rakyat melontarkan rasa kurang puas hati mereka. Rasa tidak puas hati. Bukan hanya kerana waktu rakyat menghadapi musibah banjir di Shah Alam, di Hulu Langat. Jadi pimpinan yang berada di anjung kuasa dilihat tidak turun. Ada turun pun 2-3 kerat saja. Mereka katanya berada di luar negeri. Ini mengundang amarah. Dan bila saja Yang Amat Berhormat mengumumkan tentang persoalan iCitra ini, bertambah-tambah lagi lah meledaknya. Dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim juga campur tangan. Jadi ertinya sekarang ni bukan perjuangan UMNO saja. Ertinya ini sudah melibatkan rakyat yang lebih ramai. Saudara Saiful Azila, Saudara Kasim cakap tak boleh. Itu mereka. Saya tak mau campur lah. Syahidan nak cakap apa ke, biarlah. Mereka tak ada masalah. Gaji mereka puluhan ribu. Rakyat terkesan. Sebab itu sekarang ni tuntutan ini portal media sosial MyKMU yang melaporkan bahawa kesan-kesan tersebut mengakibatkan rakyat ingin tahu berapa banyakkah wang yang telah digunakan oleh kerajaan ataupun kerajaan berhutang daripada tabung kepada Simpanan Bekerja, sehingga menyebabkan mereka enggan meluluskan pengeluaran. Ini menimbulkan persepsi apakah wang daripada tabung itu telah pun dipinjam oleh kerajaan waktu menangani PKP 1, PKP 2. Waktu kita setahun kita dah terkurung di rumah. Apabila kerajaan mengumumkan peruntukan
berbilion-bilion, mungkin tak cukup wang apa semua tu dalam waktu perintah darurat. Mungkin rakyat merasakan begitu. Sebab itu katanya nak keluar duit pun mungkin tak ada duit, mungkin tak ada. Itu saya tak tahu, ini persoalan yang dilontarkan. Jadi sebab itu katanya kerajaan perlu menyatakan. Kerana yang paling penting sekarang ni kita harus utamakan rakyat. Rakyat begitu terkesan. Kini ketika rakyat benar-benar memerlukan bantuan kerajaan, memang ada sebab tadi Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sejumlah 1.4 bilion untuk membantu warga kita yang terkesan oleh banjir baru-baru ini. Tetapi hanya bantuan RM1,000 dan RM10,000 sebagai tanda ihsan ataupun tanda simpati pada warga yang meninggal dunia. Itulah saya katakan, kalau dah meninggal dunia kadang-kadang ialah untuk keluarga tu baiklah, terima kasih lah. Tetapi dengan RM1,000 mana nak cukup? Banyak peralatan rosak, kereta rosak, rumah rosak. Jadi mereka mengharapkan dengan pengeluaran RM10,000 itu bukan untuk semua, bukan untuk semua penyimpan, hanya mereka yang berkelayakan. Saya dah bercakap berkali-kali mereka yang layak, yang punya simpanan lebih daripada RM100,000, RM50,000 ke RM100,000. Saya rasa 2-3 malam tu saya dah bagi tahu ada sekitar dalam 3 juta. Biarkanlah mereka, sebab mereka kadang terkesan sekarang ni amat sangat. Jadi saya juga mendapat kenyataan daripada Kumpulan Wang Semalam Pekerja. Kenyataan daripada Wang Semalam Pekerja menyatakan bahawa pihaknya akan sentiasa melindungi keperluan serta kesejahteraan persaraan rakyat. Benar. Memang pun KWSP ini diwujudkan untuk memastikan ada bekalan hari tua. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang ni yang begitu tenat ini, kadang-kadang rasa macam mana? Takut nanti tak sempat hari tua. Ramai kawan-kawan telefon saya, dia kata macam mana ni nak pakai ni? Bila sampai waktu tua nanti, bila kita dah habis, dah tak ada kerja, sampai umur 60 tahun nanti, tiba-tiba ngap, hilang. Macam mana janda kita pula yang dapat duit tu? Saya ketawa je lah. Saya tak dapat beli komen apa-apa lah. Kerana saya kata itu andaian saudara. Dan ini sebab tu kita akan kadang-kadang merasakan jangan buat kerja Tuhan. Biarlah segala-galanya itu ditentukan oleh Allah SWT. Jadi waktu sekarang ini keperluan yang mendadak, yang amat diperlukan kerana mereka nak memulakan penghidupan. Itu saja, bukanlah kita nak marah dengan KWSP. Tidak, kita tahu. Kita tahu bahawa KWSP ini diwujudkan melalui satu akta untuk setiap pekerja menyimpan dalam tabungan. Memang semua rakyat tahu benda itu. Tapi sekarang ini keadaan mendesak memerlukan. Sebab itu, saya bila tengok tadi, saya tak tahu sama itu kenyataan Tengku Zafrul. Dan ini dia kata pula bahawa Perdana Menteri tak marahkan, tak boleh keluar. Pula dah. Perdana Menteri kata, menurut Menteri Kewangan, tak boleh. Jadi, bertolak-tolak. Tapi saya tak mau meneruskan pencerahan sama ada benar tak benar kenyataan Tengku Zafrul itu. Tapi bagi saya, lebih baiklah pimpinan memikirkan sekali lagi. Jadi, anda Menteri memang tak ada apa-apa. Anda tidak terasa, tapi rakyat terasa sangat dalam keadaan sekarang. Saya tadi berbual dengan 2-3 orang, pemimpin politik, orang lama. Dan beliau baru pulang daripada bertemu dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Bahawa Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah juga menyatakan kebimbangan beliau dengan kedudukan ekonomi negara hari ini. Dan sepatutnya kalau ada bantuan berupa bantuan kerajaan, di samping itu mereka boleh diizinkan mengeluar simpanan sedikit, bukan banyak, 10% saja, maka ia juga boleh jadikan sebagai package ransangan baru bergerak. Kalau lihat sekarang ni segala-galanya macam dah air. Air ni dalam cawan, air dalam baldi, dia terus susut sampai kering. Bila kering nanti macam mana? Ini gambarannya. Sebab itu saya merasakan bahawa dalam keadaan sekarang ni tak tahulah pimpinan negara macam mana mereka nak mengatasi masalah ini. Sebab rakyat begitu terkesan. Benar, Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan ada 1.4 bilion, tapi penyaluran macam mana? Bukan 1.4 bilion itu memang semua untuk rakyat, tidak. Dia adalah dia punya package-nya. Antaranya adalah pinjaman daripada bank. Jadi bila memberi urutan, mengatakan boleh buat pinjaman, jadi lagilah rakyat marah. Yang mereka nak keluarkan tabung sendiri, tiba-tiba suruh kita meminjam. Oh, saya tengok teruk. Bahasa-bahasa yang ditulis, yang macam-macam lah. Saya tak mau berwawarkan kenyataan itu. Tetapi saudara Kamal Zaman Ramli, kalaulah itu cadangan Datuk Seri Najib Ismail Sabri,
tukarlah cara lain katanya. Ya betul lah, kalau pengeluaran wang daripada tabung simpanan wang pekerja itu RM10,000 tu, katalah tak mau ikut cakap kerana ini cadangan Datuk Najib, cadangan daripada UMNO, carilah cara lain. Tapi saya lihat kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, beliau bersetuju. Ya, kalau ramai bersetuju tu betul lah mereka, betul lah cadangan Datuk Najib tu. Ya, kadang-kadang kita ni jangan kita menongkah arus, jangan kita bertentangan dengan rakyat. Semalam saya dah ceritakan, saya berhasrat untuk malam besok menyertakan sebab saya dapat kiriman daripada sahabat saya, Raja Anwar. Tapi saya akan cuba untuk membahaskan, memberi pencerahan tentang permasalahan politik yang dihantar oleh Raja Anwar. Saya tengok memang kalau bincang tu mungkin panjang. Jadi kita harus ingat bahawa kerajaan keluarga Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri bukanlah diasaskan dengan sokongan UMNO semata-mata, tapi ia turut diasaskan juga dengan pemeterian perjanjian persefahaman antara pihak pemimpin Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap, letih tu. Sebab tu saya terima juga culipan daripada Pah Merah. Pah Merah pun rajin sekarang ni menghantar pada saya. Beliau sebagai wanita UMNO, dia pun rasa gusar melihat perkembangan politik tanah air ni. Katanya hari ini yang rakyat Malaysia perlukan adalah pembangkang yang kuat katanya, atau kerajaan yang berfungsi. Dua perkara, satu pembangkang yang kuat dan kerajaan yang berfungsi. Sayangnya kata Pah, Malaysia hari ini tiada satu pun dari kedua-dua. Pembangkang pun dilihat masih lagi ya tak ya, dia tak kuat dah. Ada pilihan raya pun dah kalah di Melaka, pilihan raya di Sarawak juga kalah. Jadi bukan lagi mewakili satu gagasan yang kuat. Dan kerajaan pula dilihat, ini pandangan Pah tidak berfungsi seolah-olah. Sekiranya UMNO tidak dapat memainkan peranannya dalam kerajaan, jadi katanya hari ini sudah tiba masanya untuk UMNO bergerak berasingan. Dan sekurang-kurangnya biarlah UMNO pula jadi pembangkang dalam kerajaan. Jadi untuk itu katanya berhentilah menggunakan formula yang gagal berulang-ulang kali bersama-sama dengan bekas-bekas Pakatan Harapan. Itu pandangan daripada Pah Merah. Dia kata betul juga. Cukuplah kita menerima nasihat daripada menteri-menteri yang daripada Pakatan Harapan dulu tu. Tak perlu lagi dah. Sebab ternyata nasihat mereka gagal. Jadi kalau kita mengulang ini, harus diingat kerajaan keluarga Malaysia ni bukanlah diasaskan sokong UMNO semata-mata. Kita sedar. Selagi mana perjanjian itu berlangsung dan sah antara Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dengan Pakatan Harapan, maka beliau kekallah sebagai Perdana Menteri. Jadi apa risau sangat dengan apa yang ada dalam coalition antara beliau, sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO bersama-sama juga dengan ahli-ahli Parlimen daripada PBM dan juga PAS. Kalau mereka tarik sokongan, maka ada juga yang dua ni lagi, tiga nanti. Jadi apa risau sangat? Itu kata Pah lah. Dan sekarang ni memandangkan Perdana Menteri kerajaan ini dilihat seolah-olah melanggar ketetapan UMNO sebagaimana saya nyatakan semalam, bahawa dalam ketetapan UMNO pada mesyuarat MKT telah pun menyatakan sokongan. Ahli-ahli Perekat Akad Umbi pun menyatakan sokongan beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi bukanlah satu blank check untuk buat segala-galanya yang dilihat tidak menyantuni rakyat. Jadi oleh itu katanya jangan sia-siakan usaha pemimpin-pemimpin perantis UMNO yang lain, seperti Datuk Seri Ashraf Wajidi, macam Syam Jalil yang lantang bersuara. Jadi perlu juga dilihat dan disantuni mereka ini. Saudara, jangan sampai pemimpin lain dalam UMNO dipandang lekeh. Tindakan daripada Yang Amat Perdana Menteri ini akhirnya orang menyalahkan UMNO. Saya dah bercakap dulu pun, dalam keadaan sekarang ni apa saja tindakan Yang Amat Berhormat yang akan terpalit dalam UMNO, kerana Yang Amat Berhormat adalah naib Presiden UMNO. Walaupun malam besok saya akan cuba mengulas lebih lanjut lagi, tetapi saya harus mengingatkan, saya bersetuju dengan pandangan Pah. Kerana dia kata jangan sampai pemimpin lain dalam UMNO dipandang lekeh maupun dijadikan bahan jenaka hanya kerana seorang ahli UMNO yang berjawatan naib Presiden yang berstatus Perdana Menteri gagal menurut persetujuan dengan UMNO. Jadi UMNO kata begini, tiba-tiba naib Presiden boleh buat cara lain. Jadi orang pandang lekeh lah pada pemimpin UMNO ni. Artinya seolah sebuah parti yang ahlinya bebas untuk menongkah. Ini pandangannya. Dan itu dia kata dia ingin mengusulkan
Itu nampak agaknya PAH kasar ni PAH. Jadi ingin saya usulkan 4 perkara supaya Majlis Tinggi UMNO, Presiden UMNO bertindak pantas berdasarkan keputusan sokongan UMNO pada PM9 ketika mesyuarat Majlis Kerja Tinggi UMNO pada 27 Ogos lalu. Pertama dia kata, dalam keadaan begitu, nampak gayanya PAH minta supaya UMNO mengambil tindakan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri mengikut Perlembagaan UMNO Fasal 20 Disiplin 20/9 kerana melanggar ketetapan dan persetujuan MKT untuk iCitra RM10,000. Kedua, katanya kalau sukar sangat, maka wajarlah UMNO menarik sokongan. Bukan sahaja terhadap Perdana Menteri, tapi terhadap kerajaan, Perikatan Nasional, keluarga Malaysia yang terdiri kabinet yang agak cacah merbah dan tidak efisien. Kalau kita perlu menyelamatkan parti kita terlebih dahulu. Jadi ini terpulang pada Datuk Presiden. Presiden lebih faham, lebih arif dalam pencak politik ini. Ini cadangan daripada PAH. Katanya lagi, yang ketiga, mengambil tindakan yang sama seperti usul kedua kepada mana-mana ahli Parlimen UMNO yang tetap berdegil untuk terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional Keluarga Malaysia. Katakanlah ahli-ahli Parlimen pun masih lagi berdegil, ahli-ahli Parlimen daripada UMNO juga kena boleh ambil tindakan. Dan keempat, terus membawa agenda rakyat dengan merujuk kepada ketetapan UMNO dalam mesyuarat Majlis Kerja Tinggi pada Ogos. Tapi dia kata sebagai pembangkang Malaysia lah. Akhirnya UMNO menjadi pembangkang. Jadi kita jadi pembangkang dalam kerajaan. Kerana kata PAH tidak ada gunanya. Kita menghadapi, mempunyai pimpinan dengan menteri-menteri dan kabinet campuran sekiranya dilihat ia jauh menyimpang dari agenda UMNO untuk rakyat. Dari hari ini terpulanglah pada Majlis Tinggi, kata PAH. Kepimpinan UMNO sama ada ingin memilih untuk menjadi pendekar ataupun sekadar pemimpin UMNO nak jadi pandir di mata rakyat. Ini keadaan. Akhirnya kita tak mahu UMNO ni dilihat sebagai pandir di mata rakyat. Kerana tak berani nak tegur. Dia kalau tak boleh tegur tu apakah? Mereka ada kepentingan tertentu. Sebab tu hari ini isu kumpulan Wassalam Kerja ini jika dilihat ia boleh menjadi sebagai salah satu kerosakan terhadap momentum penerimaan rakyat terhadap Kerajaan Barisan Nasional sekiranya tidak ditangani dengan baik. Saudara, kerana kerajaan tidak seharusnya memberikan alasan demi alasan. Dia tak bolehlah bagi alasan ini untuk simpanan masa depan. Jangan terus memberi alasan. Kerana sekarang ni yang rakyat perlukan. Sekiranya selama ini kerajaan boleh meluluskan projek berbilun-bilun, direct nego kepada pelbagai pihak. Maka dalam masa sama kerajaan juga boleh memberikan peluang kepada pihak KWSP untuk menjadi sekurang-kurangnya funder kepada projek tersebut atas jaminan kerajaan. Kalau dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Itu ceritanya. Jadi rakyat bukan tidak peka atau mengetahui berkenaan puluhan atau mungkin ratusan bilion ringgit projek yang telah di-awardkan. Jadi sebab itu saya bercakap kalau boleh tangguh dulu sebarang projek ini. Tangani masalah rakyat. Ini banjir nak datang lagi kalau mengikut dari ramalan kaji cuaca. Akan berlaku pula banjir di Pahang, di Terengganu, di Kelantan yang memerlukan wang. Jadi sekarang ni hanya di Selangor dan Pahang sudah pakai 1.4 bilion. Bagaimana akan datang lagi? Jadi sebab itu perlu dipikirkan. Saya tengok ni cacacan daripada saudara Arif Faizal Muarifin. Nampak gayanya kasar sikit lah tulisannya. Biasalah saudara. Mereka menzahirkan rasa kurang senang dengan kepimpinan yang ada. Kerana katanya kerajaan yang dibayangi barisan kabinet daripada Bersatu dan PAS nampaknya katanya sentiasa berdolak dalih dalam isu pengeluaran wang milik rakyat melalui iCitra. Akhirnya katanya setelah berbincang dengan Menteri Kewangan, keputusannya pengeluaran RM10,000 itu tidak dibenarkan. Ini tulisan daripada saudara Arif Faizal Muhammad Arifin. Jadi kerana dia kata terkini pemuda UMNO terpaksa mendesak kerajaan agar iCitra diteruskan. Dan kerajaan pula tidak seharusnya memberikan alasan. Sekiranya selama ini kerajaan boleh meluluskan projek-projek direct nego, kenapa tak boleh dengan pengeluaran wang daripada Kumpulan Semalam Kerja? Ya saudara, itulah bahawa ini katanya lagi iCitra bernilai RM10,000 seorang kata, bukan ramai pun. Aduh, itu keadaannya. Saya nampak ini saya ada live ni, saudara. Tengah live. Tak maaf, saudara, tengah live. Okey, saudara. Jadi itulah tengah-tengah cakap ni ada kawan telefon sekejap lagi lah.
Dan hari ini semalam kita digemparkan saudara apabila Terence Gomez, iaitu panel penasihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah meletak jawatan. Ini adalah satu bombshell mengejutkan kerana ia bertolak daripada bantahannya berhubung dengan isu pegangan saham yang dimiliki oleh Ketua Pengarah SPRM. Kerana pakar ekonomi Edmund Terence meletak jawatan sebagai ahli panel Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan mendakwa panel itu gagal membincangkan suatu laporan yang mengaitkan pegawai SPRM. Ini bahaya saudara, saya nampak. Ini ledakan. Dan kata Gomez, beliau sudah pun 3 kali menulis kepada panel perunding dan pencegahan rasuah supaya menggesa ia membincangkan perkara itu. Tapi nampak dari segi kenyataan Gomez itu tidak dilayan, maka dia mengambil keputusan untuk meletak jawatan. Kerana itu Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Fuad Zakasi dia minta supaya Perdana Menteri mesti berani bertindak terhadap dakwaan yang dikaitkan dengan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu Saudara Azam Baki. Jadi katanya Saudara Fuad Zakasi ini keras sikitlah pandangannya. Dia kata Datuk Seri Ismail Sabri tidak boleh lambat bertindak dan mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Nasi tidak boleh dibiarkan menjadi bubur. Itu kata Datuk Fuad Zakasi. Kalau semua pihak mendiamkan diri dan tidak berani membincangkan dakwaan Terence Gomez, maka siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri? Beliau merujuk pada tindakan ahli ekonomi itu yang menimbulkan kebimbangan maksimum. Jadi katanya ada 3 kebimbangan utama kesan daripada peletakan jawatan Gomez itu. Iaitu pertama, apakah SPRM mampu menjadi agensi yang boleh membentras rasuah secara adil, telus dan berkesan? Ini persoalannya. Kedua, apakah isu yang menjadi punca beliau meletak jawatan? Isunya adalah perniagaan dan konflik kepentingan yang membabitkan pegawai kerajaan. Dan ketiga, apakah SPRM itu terlalu kebal untuk disentuh? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Datuk Fuad Zakasi. Kerana itu beliau mengambil perhatian terhadap kecurian wang. Ada juga berlaku kecurian wang yang dilakukan yang dirampas oleh bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Negara, itu Hasanah Abdul Hamid, pada September lalu, yang sehingga kini masih tiada tindakan lanjut. Jadi apa jadi dengan kes tersebut? Perkara ini tak boleh dibiarkan berterusan. Jadi isu ini telah dibangkitkan oleh Terence Gomez yang membabitkan Ketua Pesuruhanjaya SPRM. Jadi katanya jangan ada kompromi. Ia mesti disiasat secara tuntas. SPRM pada 20 September mengesahkan bahawa terdapat 3 orang pegawainya ditahan untuk membantu siasatan dakwaan berlaku salah guna kuasa. Jadi dalam keadaan begini, saudara, kalau agensi yang begitu diharapkan, saya tak tahulah apa nak jadi negara kita ni, saudara. Saya semakin ngeri. Sebab pihak pembangkang telah pun mewujudkan satu kumpulan yang mendesak supaya ditubuhkan jawatan kuasa parlimen. Kerana menurut laporan portal FMT, sekumpulan ahli parlimen Pakatan Harapan menggesa satu pasukan penyiasat bebas merentasi parti melalui jawatan kuasa terpilih parlimen ditubuhkan bagi menyiasat kedudukan Ketua Pesuruhanjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi menurut mereka, parlimen harus mendapatkan pendedahan penuh tentang semua aset-aset yang dipegang oleh orang yang dituduh, termasuk yang dimiliki oleh isterinya, anak-anak dan saudara maranya. Jadi kerana itu mereka menggesa pendedahan penuh tentang semua aset yang dipegang oleh mana-mana Pesuruhjaya SPRM, sama ada bekas ataupun yang masih berkhidmat. Ini kenyataan itu dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen daripada Sungai Buloh, Si Barasa Rasiah. Beliau adalah merupakan orang pertama yang melontarkan persoalan ini di parlimen dulu. Begitu juga dengan ahli parlimen Petaling Jaya, Maria Chin, ahli parlimen Bayan Baru, Sim Zi Sin, ahli parlimen Pasir Gudang, Saudara Hasan Karim, ahli parlimen Lembah Pantai, Saudara Fahmi Fazil, dan ahli parlimen Ledang, Syed Ibrahim Syed Noh. Jadi saya melihat sekarang ni, negara kita sudahlah datang musibah banjir, kita dengan menghadapi masalah COVID, masalah kemurungan ekonomi yang berterusan, dan bila ada ledakan yang ini, saya rasa membuatkan pelabur-pelabur juga memikir 2-3 kali untuk mereka melabur ke negara kita ni.
Terjerit-jeritlah kita ajak mereka datang untuk melabur. Kata macam mana nak melabur kalau masalah SPRM ini pun tak boleh selesai. Ini persoalan saudara tentang integriti kita, sebagai integriti pemimpin. Jadi saya mengharapkan agar perkara ini dapat dilaksanakan. Memang peninglah yang Mohd Perdana Menteri. Malahan saya juga hari ini saya rasa lah saudara, apabila timbul pula cerita baru. Ini masalah warga bangsa kita. UMNO mesti mengambil tempatnya dalam apabila keputusan mahkamah menolak saman daripada Peguam Muhammad Khairul Azam yang mahukan supaya isu bahasa. Tapi mahkamah telah menolak tuntutannya. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz memaklumkan bahawa keputusan saman sekolah vernakular telah pun diumumkan itu penggunaan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa perantaraan utama sekolah tersebut tidak bertentangan dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Ini dah jadi satu lagi masalah. Saya tidak mahu memanjangkan isu ini. Saya kata biarlah mahkamah menentukan sebab Peguam Muhammad Khairul telah pun meneruskan tindakannya buat ke mahkamah rayuan. Jadi ini juga kalau tidak ditangani dengan baik boleh menjadikan isu yang bersikap resis. Bahaya pada negara kita ni. Keharmonian negara yang selama ini kita santuni sudah agak-agak tercabar. Rakyat sudah marah, kedudukan ekonomi dan sekarang ni kedudukan bahasa. Kemudian ada pula tuntutan daripada Syed Hassan Syed Ali sebab dia kata dia mahu supaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur meneruskan usaha untuk membangunkan rumah mampu milik di kawasan area kawasan Hanayuh katanya di Segambut. Jadi ini tambah isu politik lagi, bercelaru lagi negara kita ni. Jadi dia kata selaku Sesuai Agung Pertubuhan Pribumi Perkasa beliau mendesak agar Menteri Wilayah tidak tunduk. Dewan Bandaraya tidak tunduk dengan gesaan ahli parlimen tersebut yang tidak mahu dibangunkan oleh Bandaraya rumah-rumah mampu milik untuk warga kita tinggal di sekitar kawasan Segambut. Ini juga masalah lagi saudara. Aduh, saya bila membaca satu persatu ni, sebab saya kata nampak ni saya agak tertarik dengan tulisan saudara Muhammad Syukri bin Roslan. Ini dia kata sokong bawa rebah ni. Saudara Muhammad Rosli Roslan sebagai ahli UMNO. Dia kata pada mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Selayang pada 18 Disember, katanya saya telah menggunakan hak saya sebagai ahli UMNO untuk menyampaikan pandangan terhadap isu dan situasi semasa. Kerana waktu itu bencana banjir masih belum melanda negara. Jadi antara isu yang tuan-tuan boleh adalah kerajaan hari ini katanya sangat rapuh. Dengan 111, 114 ahli parlimen menyokong dan 109 tidak menyokong. Jadi ini dalam keadaan yang tidak menentu. Kemudian virus-virus yang merosakkan negara selama 22 bulan dan 18 bulan. 22 bulan itu Kerajaan Pakatan Harapan dan 18 bulan Perikatan Nasional masih ada dalam kabinet. Ini katanya. Jadi kerana itu Datuk Seri Ismail Sabri dilihat terpaksa mengekalkan mereka sebab nak terus jadi kerajaan. Dalam kata lain katanya beliau terpaksa memuaskan hati semua pihak. Dan ketiga, kata Saudara Roslan, rakyat masih marah. Api kemarahan rakyat pada kerajaan yang 22 bulan dan 18 bulan itu masih belum terpadam. Dan katanya dia melihat bahawa sikap kerajaan terdahulu itu seolah diteruskan oleh pimpinan hari ini. Sikap flip-flop disambung dan ia pasti memburukkan imej UMNO. Kerana rakyat kini meletakkan kemarahan pada UMNO. Sebab Perdana Menteri itu datang daripada UMNO. Saya dah bercakap, saya dah menyatakan agar Yang Amat Perdana Menteri dia mesti bertindak sebagai Perdana Menteri daripada UMNO. Betul nak menyantuni mereka, tetapi dalam waktu yang sama kena ingat apa-apa yang tuntutan UMNO itu perlu dah diutamakan sebab UMNO menuntut demi lestari untuk rakyat. Jadi sekarang ni katanya keadaan sekarang ni tidak meyakinkan para pelabur untuk datang ke negara kita sebab dalam keadaan kestabilan politik yang tidak menentu. Ketika ini masih lagi imej kita dalam keadaan begini sepatutnya segera kalah pilihan raya, itu sajalah. Saya melihat sebab itu saya dah bercakap dengan kawan, saya kata saya berharap agar Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dia mesti memahami bahawa dirinya adalah Perdana Menteri.
He must know that he is a Prime Minister. Datuk Seri Ismail Sabri kena faham. Beliau adalah Perdana Menteri. So he must act as a Prime Minister. Bukan hanya dia ada dua perkara yang berbeza. Sama ada you tahu dia Perdana Menteri ataupun you tak tahu you tu Perdana Menteri. Jadi you melakonkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Itu yang terikut cakap orang ni, orang nasihat. Jadi beliau sepatutnya laksanakan apa sahaja yang asalkan demi rakyat. Tapi kalau dengar cakap begini, cakap orang kelalang, keliling kelalang ni, yang bahayanya saya bercakap berkali-kali. Orang penasihat-penasihat, mereka ini kadang-kadang menasihat yang Ahmad Perdana Menteri kerana mereka ada kepentingan. They have dia punya vested interest. Kerana nak mengekalkan kuasa, nak mengekal berada dalam kerajaan, nak kekal sebagai menteri. Jadi mereka melakukan apa saja yang dilihat boleh mengekalkan mereka. Sama ada dengan membodik ke atau memberi pandangan-pandangan yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak rakyat. Sebab itu kita mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri dapat satu ketenangan. Beliau mesti melakukan tugas sebagai Perdana Menteri itu. He must know that he is Prime Minister. Rakyat sentiasa beri tegur belakang. Ahli UMNO dah bagi sokongan, tak ada masalah. Jadi perlu apa nak dengar cakap orang tu, cakap orang ni, laksanakan. Tapi kalau masih lagi terikut nak jaga hati orang ni, jaga hati orang ni, susahlah. Dan kalau rasa-rasa ni, kita sebenarnya Parti Membangkang pun takut kalau Yang Muhammad panggil untuk memanggil pilihan raya umum. Sebab itu kita dengar orang ni kata begitu, orang macam-macam lah dalih mereka. Kalau kita lepas je ini musim banjir nanti, insya-Allah kita panggil pilihan raya senang. Dan Yang Muhammad jangan risau, UMNO masih lagi sayang dan kasih pada Yang Muhammad sebagai Perdana Menteri, tak ada masalah. Tapi kalau keadaan begini membuatkan mereka timbul tanda tanya, apakah sokongan itu benar-benar bertepatan pada orangnya? Ini masalah yang saya lihat. Walaupun kita semua tahu bagaimana awalnya dulu UMNO bukanlah memilih Yang Muhammad Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Sebab ada tokoh lain yang dipersetujui. Tapi okey, dah setuju tu teruskan je lah, tak ada masalah. InsyaAllah malam besok saya cuba memberi pencerahan pula apa yang dituliskan oleh Raja Anwar. Saya tengok elok untuk kita berdiskusi permasalahan politik negara. Di samping itu, pada teman-teman yang berada di Kelantan, di Terengganu, berwaspada. Kita juga mendoakan agar banjir tidak terjadi banjir besar. Kalau nak ada hujan lah, tapi janganlah sampai apa yang berlaku di Selangor, apa yang berlaku di Pahang ini menjangkit pula di Terengganu dan di Kelantan. Berdoalah kita. Kerana tinggal 2 hari lagi saya, janganlah kita tutup berdoa kepada Allah SWT. Janganlah menutup tirai tahun 2021 ini dengan derayan air mata. Bagi kita usahakanlah supaya rakyat sentiasa ceria. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.